Kalau perut korang selalu ada masalah penghadaman, pedih-pedih perut, kembung-kembung perut, tak lalu makan ataupun gastrik, video ni memang untuk korang. Biasanya kalau korang ada masalah macam yang aku sebut tadi tu, korang kena check dulu, adakah korang ni selalu skip makan, makan tak ikut time ataupun berterabak pola pemakanan korang tu. Adakah korang orang yang merokok, selalu stres sama ada dekat tempat kerja ataupun dekat rumah, suka makan pedas, ataupun korang banyak ambil minuman beralkohol. Kalau korang antara golongan-golongan yang macam aku sebut tadi tu, gaya hidup korang tu akan menyebabkan perut korang merembeskan banyak gastric acid sehingga ia akan menghakis lapisan mukosa pada perut amba tu. Ini akan menyebabkan korang terkena penyakit gastric mucosa injury yang akan menyebabkan penyakit gastrik, ulcer dan yang paling teruk sekali adalah kanser gastrik. Jadi kalau korang dah ada simptom-simptom yang macam aku sebut dekat awal-awal tadi, korang jangan buat-buat main weh. Sebab penyakit kanser gastrik ni bukan biasa-biasa. Kanser gastrik adalah kanser yang nombor 5 sering terjadi dekat rakyat Malaysia ni. Dan ia adalah kanser yang ketiga yang paling banyak menyebabkan kematian. Kanser gastrik ni juga adalah kanser yang ke-6 selalu terjadi kepada golongan lelaki dan kanser yang ke-10 yang sering terjadi kepada golongan wanita. Jadi cara untuk korang mengelakkan daripada korang kena penyakit yang berkaitan perut ni adalah korang kena jaga perut korang lah. Kalau korang nak tahu, perut korang tu, dalam badan korang tu dia berbentuk yang organ yang berbentuk macam huruf J tu. Dan bila korang makan, makanan akan melalui perut korang dulu sebelum dia dihantar ke usus. Antara fungsi perut korang ni sebenarnya, ia adalah untuk menyimpan makanan untuk sementara waktu. Kemudian dia akan campur dan uraikan makanan tersebut. Dan selepas itu dia akan hadamkan makanan korang tu. Itu fungsi perut. Dan di bahagian dinding perut korang tu diselaputi oleh mucus gel yang tebal. Bila makanan masuk dalam perut, perut korang akan merembeskan gastric acid untuk bantu uraikan ataupun menghancurkan makanan dalam perut korang tu lah. Lepas tu barulah makanan tersebut dihantarkan ke usus. Jadi bila terlampau banyak gastric acid ni dirembeskan oleh perut korang, ia akan menghakis dinding perut tu. Nama pun asid kan. So dia hakis dinding perut tu dan menyebabkan perut korang tu rosak ataupun damage. Dan ini yang menyebabkan korang jadi gastrik tu. Kalau takat kena gastrik biasa ni tak berapa ada masalah sangat. Yang menyebabkan masalah tu bila ada kehadiran sejenis makhluk ni di dalam perut hampa yang dinamakan bakteria H. pylori. Bakteria H. pylori ni adalah bakteria jahat yang hidup kat dalam perut hampa tu. Dia jahat. So bila kehadiran bakteria ni akan menyebabkan perut hampa tu jadi keradangan. Bila dah jadi keradangan, itu yang akan menyebabkan ulcer dan juga kanser. Daripada segi pengalaman aku sendiri, aku pun pernah kena gastrik dan Masya Allah seksa weh gastrik ni. Kadang-kadang kita tak tahu weh. Makan tu tak boleh, makan ni tak boleh, makan tu jadi angin, makan ni jadi sakit perut. Kadang-kadang malam sampai nak tidur pun tak boleh. Dia punya mengerang sakit tu. Oi, Tuhan je tahu. Jadi kalau hampa ada penyakit gastrik ni, hampa memang first kali memang kena jaga pemakanan lah. Hampa tak boleh makan makanan yang bergoreng, makanan pedas-pedas, tolak tepi. Lepas tu jenis makanan yang bagi angin pun tak boleh makan. Dan kalau hampa peminat kopi, memang hampa kena kurangkan minum kopi ataupun stop terus kopi. Sebab kopi tu dia acidic tuan-tuan dan perempuan. Dan tambah kalau yang non-Muslim tu, yang suka minum minuman beralkohol, sorry lah, memang tak boleh. Kalau tak, memang makin teruk lah perut hampa. Kalau korang dah lama dah ada penyakit gastrik ni, yang dah bertahun-tahun dah tapi tak lega-lega juga, so tak salah kalau korang cuba Nutrilite Botanical Beverage Apple with Jujube and with Peptide. Panjang nama dia, tapi keberkesanan dia tu sehebat panjangnya nama dia tu. So ni dah dia punya kotak, tapi mungkin korang tak nampak sebab aku punya background ni green screen. Jadi korang tak nampak, tak apa, aku akan tunjuk gambar dia. Ni dia punya kotak. Dan apa dia punya function tuan-tuan dan puan? Jom kita cerita. Jadi antara ramuan yang digunakan di dalam botanical beverage ni adalah yang pertama sekali wheat peptide ataupun peptida gandum, cap extract ataupun kita panggil fucoidin, halia, ginger halia dan juga jujube.
Jujub ni kalau hampa nak tahu, dia lebih kurang macam buah kurma tapi daripada China. Okay. Buah ni ada dekat negara China. Botanical beverage ni dia menggabungkan teknologi moden dan juga tradisional, di mana wheat peptide dan juga fucoidin tu adalah daripada teknologi moden, manakala ginger dan juga jujub tu adalah daripada ramuan herba tradisional yang digunakan oleh masyarakat di China. Jadi wheat peptide ataupun peptida gandum tu dia kaya dengan glutamin, di mana ia boleh membantu untuk melindungi lapisan gastrik mucosa daripada tercedera lah ataupun damage. Manakala untuk cap extract ataupun fucoidin tu, dia bantu untuk tambahkan lagi mucus ataupun mucosa tu untuk melindungi perut kita. Dan fucoidin ni juga dapat menghalang pertumbuhan bakteria H. pylori yang aku sebut tadi tu. So dia akan mengelakkan daripada bakteria tu membiak dan menghalang perut kita daripada terkena ulcer dan juga kanser. Manakala untuk ramuan tradisional pula yang digunakan iaitu ginger, halia dan juga jujub, memang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat China untuk melegakan sakit perut, mengelakkan keradangan, bertindak sebagai antioksidan dan melancarkan sistem penghadaman kita. Kenapa mereka guna peptida gandum ataupun wheat peptide? Sebab dia ada kajian daripada saintis Nutrilite di mana peptida gandum ni dapat mengurangkan kerosakan gastrik mucosa sebanyak 90%. Bukan sikit tuan-tuan dan puan-puan, 90%. Dan ini adalah hasil daripada kajian saintis-saintis yang diiktiraf di dunia. Bukan main kaji ikut suka hati ya. Dan hasil daripada kajian klinikal dapat membuktikan bahawa gabungan sinergi antara bahan-bahan yang digunakan dalam botanical beverage apple ni telah memberikan kesan positif sebanyak 70% kepada pesakit-pesakit gastrik. Ini bukan kajian yang dibuat-buat, tapi ini adalah clinical study ataupun clinical trial yang telah dibuat oleh para saintis yang diiktiraf. Macam mana mereka buat? Okey, mereka buat clinical test terhadap 106 orang pesakit gastrik yang teruk selama 45 hari dan menunjukkan bahawa kesihatan gastrik mucosa dia orang tu menjadi lebih baik sebanyak 70%. Dan hasil kajian ini juga dipublish di dalam European Journal of Nutrition pada 31 Mei 2019. Jadi dah terbukti secara saintifik lah. It's science. Ada lagi beberapa finding lain dalam paper tu, dalam jurnal tu, korang cari sendirilah kan. Aku baca pun aku tak berapa faham juga, terus terang lah, sebab dia guna bahasa saintifik. So aku cerita yang mana yang aku faham lah. Okay, secara kesimpulan dia memang bagus ya. Tadi aku dah tunjuk dah kotak dia. Okay, kotak dia tak nampak kan. Okay, ini dia punya kotak. Okay, ni kotak dia. Dan di dalam tu rupa dia macam ni geng. Rupa dia macam ni. Dia berada di dalam tube macam ni. Dan dia adalah dalam condition cecair. Dia bukan serbuk. Okay, dia bukan serbuk, dia bukan tablet, bukan pil. Dia adalah cecair. Ni dalam ni dia ada ayak. Alright. Dan cara dia hampa boleh minum direct daripada tube ni. Minum direct daripada tube ni. Ataupun boleh juga kalau nak masukkan dalam ayak masak pun boleh juga. Tapi aku before this aku minum direct aja. Jom lah kita minum. Okay, cara dia koyak je sini. Okay, koyak. Dan minum. Habis. So dia macam tonik lah, macam tonik. Daripada segi rasa dia, nak kata ada rasa apple pun ada. Nak rasa macam kurma pun ada. Tapi kalau tengok dalam dekat dia punya packaging tu ataupun dia punya description, dia bagi tahu kata dia ada flavor. Dan ni ada flavor cinnamon, ginger dan juga orange flavor. Tapi bila aku minum, nak kata rasa ginger tu ada, cinnamon tu ada, tapi nak kata rasa orange tu aku tak rasa orange. Aku rasa lebih kepada apple dan juga kurma. Okay, tapi rasa dia okey lah, sedap, boleh telan, tak ada masalah. Jadi apakah perbezaan jika kita ambil botanical beverage apple, jujub dan wheat peptide ni berbanding dengan ubat-ubatan klinik lah Jadi kalau korang ambil peptide ni, botanical beverage apple ni, first sekali daripada segi bahan-bahan dia,
memang digunakan bahan-bahan daripada sumber semula jadilah. Kalau korang boleh tengok sini, dia guna cap extract ataupun fucoidin tu, wheat peptide, ginger, jujube dan juga apple. Okay, sebab tu ada rasa apple sikit. Dan kalau korang ambil ubat-ubatan klinik, antara kandungan dia tu adalah antacid, histamine, H2 receptor antagonist dan juga proton pump inhibitors. Okay, aku tak tahu apa benda tu. Cuma itu adalah bahan-bahan yang di dalam ubat-ubatan lah. Daripada segi keberkesanan dia pula, untuk botanical beverage ni, dia memang dia melindungi perut kita dan dia mengelakkan daripada terjadinya gastric mucosal damage. Dia mengelakkan daripada perut hampa ni jadi lebih teruk ataupun rosak. Daripada segi ubat-ubatan klinikal pula, dia membantu untuk korang memberikan rasa kelegaan dengan kadar yang cepat. Gitu. So korang kena tahu perbezaan yang aku sebut ni lah. Okay, aku tak kata ubat-ubatan klinik tu tak bagus. Tak, ubat-ubat klinik pun bagus. Okay, contohnya kalau hampa memang tengah merengkok dan meraung, sakit perut tu, sakit gastrik sangat-sangat, hampa janganlah pergi cari ni peptide ni. Kalau hampa minum peptide time tu memang tak ada berkesan lah. Memang hampa akan tetap rasa sakit lah. Sebab ni dia akan memberikan kelegaan untuk tempoh masa yang agak panjang. Kalau memang time tu tengah sakit, memang apa pergi makan ubat lah. Okay, ubat tu dapat bagikan kelegaan dengan cepat. Itu perbezaan di antara dua tu. Daripada segi side effect pula, okay, untuk kita punya peptide ni, botanical beverage ni, memang tak ada apa-apa side effect sebab dihasilkan menggunakan ramuan-ramuan semula jadi. Jadi kat sini aku nak tekankan sekali lagi, okay, ubat-ubatan yang klinik punya korang kena ambil juga. Kalau dah korang tengah sakit tu memang kena ambil lah kan. Cumanya untuk botanical beverage ni satu cara alternatif, di mana untuk memelihara kesihatan perut korang. So dia akan ambil masa sikit lah untuk dia healing proses. Dia bukannya memberikan kelegaan serta-merta seperti ubat klinik. So untuk korang yang memang dah selama ni memang ada penyakit gastrik, ada masalah penghadaman, aku sarankan untuk korang cuba kita punya botanical beverage apple with jujube and wheat peptide. Panjang lah nama dia, awak dia tak buat nama pendek Tapi korang kena cuba sebab dia memang dah terbukti berkesan, ada clinical study, okay, dan selamat digunakan. Jadi tak salah lah korang cuba kan, untuk kesihatan perut juga. Dan korang kena ingat, Nabi pernah pesan dulu, semua penyakit berpunca daripada perut. Jadi jagalah perut hampa elok. Okay, ciao.